Uni KL, kita datang. Uni KL, jadi cemerlang. Universiti Kuala Lumpur mercutanda pendidikan MARA. Sertai kami bagi pengambilan ke program persediaan diploma, ijazah dan pasca siswaza hari ini. Layari unikl.edu.my, Where knowledge is applied and dreams realized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton Sembang Kampus pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton semua kerana sudi meluangkan masa dalam siaran langsung Sembang Kampus Uni KL MySite Melaka yang dipancarkan terus menerusi laman sosial rasmi Facebook Universiti Kuala Lumpur MySite Official dan Universiti Kuala Lumpur Page. Saya, Dr. Aina Muhammad Nazri adalah selaku moderator anda pada hari ini. Ingin saya ingatkan kepada semua penonton yang bersama-sama kami pada malam ini, jangan lupa untuk kongsikan, tekan button share live kami pada hari ini dan semoga anda setia bersama-sama kami untuk 40 minit yang seterusnya. Okey, bersama-sama saya pada malam ini adalah seorang panel yang telah dijemput khas untuk mengupas tajuk sembang kampus kita pada malam ini, iaitu kita bertemu pada hari ini iaitu Saudara Muhammad Ashraf Said. Tajuk sembang kampus kita pada malam ini ialah Trust Me, I am a chemical engineer. Percayalah saya adalah seorang jurutera kimia. Sebelum kita meneruskan sesi pada malam ini, ingin saya kupas sedikit tentang pemilihan tajuk Trust Me, I am a chemical engineer dengan lebih detail. Sebenarnya tajuk ini kita pilih untuk kita menerangkan kepada penonton semua tentang peranan penting seorang jurutera kimia dan betapa pentingnya bidang kejuruteraan kimia ni di industri. Jadi sebelum tu kita nak tahulah sedikit sebenarnya ingin saya terangkan sedikit. Kejuruteraan kimia sebenarnya adalah satu cabang bidang kejuruteraan yang menggabungkan beberapa subjek seperti subjek matematik, sains, fizik dan kimia untuk menukarkan. So basically dia aim untuk proses adalah untuk menukarkan bahan asas ataupun kita panggil raw material kepada satu produk yang lebih berguna ataupun yang bermanfaat. Itu adalah sedikit tentang pengenalan apa itu kejuruteraan kimia supaya penonton dapat overview lah tentang bidang kejuruteraan kimia ini. Jadi saya sebagai moderator itu ada sedikit saja tentang apa itu kejuruteraan kimia. Jadi istimewanya kita pada hari ini kami bawakan sendiri ke sesi ini khas alumni Bachelor of Chemical Engineering with Honours Saudara Muhammad Ashraf Muhammad Said. Dan sebenarnya Saudara Muhammad Ashraf ni baru saja berkonvo. Betul Ashraf ya? Ya betul. Isnin lepas tak silap saya. Jadi sedikit pengenalan tentang Muhammad Ashraf iaitu panel kita pada malam ini. Nama Muhammad Ashraf Muhammad Said. Merupakan Business Development and Proposal Engineer di MES Far East Sendirian Berhad. Apa khabar Ashraf? Baik, Alhamdulillah. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ashraf ya? Itulah lama. Ini macam yang Doktor Ina macam nervous sikit lah. Macam nervous kat kelas Better Energy Balance macam. Dulu saya dah ajar kan. Jadi kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih kepada Ashraf kerana sudi bersama-sama saya dalam sesi sembang kampus kita pada malam ini. Sama-sama Doktor, tak ada lah. Sebelum kita meneruskan program kita pada malam ini, saya rasa lebih baiklah dulu saya rasa penonton-penonton kita pun sebenarnya nak berkenalan dengan lebih dekat lagi dengan panel kita pada malam ini. Jadi saya nak minta Ashraf untuk kongsikan sedikit tentang diri Ashraf dengan penonton kita pada malam ini. Persilakan. Hai, Assalamualaikum, selamat malam semua. Saya nama macam tadi lah, nama saya Muhammad Ashraf Muhammad Said, umur 26 tahun.
Sebelum ni saya merupakan pelajar Unique Mindset dari diploma sebenarnya, dari diploma in Chemical Engineering Technology in Food. Rasanya masih ada lagi course tu sampai sekarang. Graduate tahun 2017, lepas tu sambung untuk Chemical Engineering with Honours. Macam Dr. Aina cakap tadi, baru graduate pada tahun 2020, tapi baru je lepas majlis convocation. Rasanya Isnin lepas, saya pun tak sure tarikh dia, tengok kalender sekarang ni. Sekarang saya bekerja sebagai Business Development dan Proposal Engineer dekat MES Far East Sdn Bhd di Kuala Lumpur. Rasanya tu je kot. Okey, terima kasih Ashraf di atas pengenalan sedikit tentang Ashraf pada malam ini. Mungkin nanti Ashraf boleh ceritakan lebih detail. Mungkin nak tahu, ramai juga nak tahu kan. Tapi kita akan simpan dulu pengenalan lebih lanjut tentang seluruh kita bawa kepada company Ashraf. Sebenarnya apa sebenarnya peranan Ashraf ataupun sebagai seorang jurutera di syarikat tersebut. Okey, sebelum tu saya nak berkongsi juga lah Ashraf dengan pengenalan sedikit tentang kampus kita ni, Unique Mindset ni. Okay, sebab Ashraf pun merupakan alumni daripada Unique Mindset. So nama penuh, daripada tadi kita masih sebut lagi Unique Mindset. Okay, nama penuh, betul. Nama penuh kampus ni sebenarnya adalah Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology. Dan lokasinya terletak di Alor Gajah, Melaka. Exit Simpang 4 sahaja. Okey, jadi sebenarnya program yang ditawarkan di kampus Unique yang terletak di Alor Gajah, Melaka ni lebih kepada pengkhususannya adalah kejuruteraan kimia. Okey. Jadi program yang ditawarkan di Unique Mindset ni bukan sebenarnya bermula daripada asasi. Kita ada foundation in science, dan kita ada beberapa program diploma, program sarjana muda, dan bukan itu saja, kita ada juga program master dan juga PhD. Okey. Berbalik kepada topik kita pada malam ini Topik kita pada malam ini, trust me, I am chemical engineer. Jadi sebenarnya kita nak tahu tentang lebih lanjut tentang apakah peranan seorang jurutera kimia ni di industri. Jadi soalan saya kepada panel kita pada malam ini, mungkin Ashraf boleh kongsikan bidang sebenarnya apakah bidang-bidang ataupun sub-bidang yang berkaitan dengan kejuruteraan kimia supaya penonton kita ni rasa lebih dekat dengan bidang kejuruteraan kimia. Mungkin sebelum ni tak nampak, jadi kita nak kongsikan supaya penonton-penonton kita lebih jelas tentang apakah itu kejuruteraan kimia. Okey Ashraf, dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Aina. Bidang kejuruteraan kimia. Bagi saya sendiri, kejuruteraan kimia ni macam Dr. Aina cakap di awal sesi kita tadi, ialah kita nak transform, menukar bentuk daripada satu benda ke benda yang lain. So itu basically maksudnya apa-apa sahaja, apa-apa bahagian macam makanan. So sub-bidang kejuruteraan kimia yang saya tahulah, macam sebenarnya bidang makanan boleh oil and gas, petrochemical engineering, macam ia tidak terhad kepada macam pemprosesan sahaja. Boleh juga macam dalam aspek environment, macam renewable energy. Tapi from my end, macam syarikat yang saya bekerja sekarang, fokus kami macam dalam chemical engineering ni lebih kepada process safety, risk assessment, dan juga asset integrity and risk based inspection, macam itulah. So essentially tak tahulah macam ada soalan ke yang berkaitan dengan ini, tapi as a briefly, process safety ni essentially bila kita dalam sesebuah macam plant ataupun kawasan mana kita nak buat kerja, macam port platform dekat offshore sana, kita nak tahu sejauh mana keselamatan dia, secure ke tak kita nak bekerja dekat situ. So dari situlah syarikat kami take initiative, macam kita tunjuklah dalam aspek ni, kita dalam aspek ni, dia macam ada macam-macam aspek lah. Tapi essentially dalam on our end, from what I understand, specifically untuk sub bidang kejuruteraan kimia yang sekarang ini ialah dalam bidang process safety dan juga risk assessment. Tapi sebenarnya banyak je lagi sub bidang macam makanan, aerospace, mechanical. So dia banyak juga, tapi untuk confine untuk kita punya subjek sekarang ni ialah
macam tu lah, oil and gas, petrochemical, fire safety dan juga risk assessment. Tapi itulah, itu saya cakap ni, harap-harap Dr. Aina boleh macam kupas lebih sikit lah. Itu je. Okey, terima kasih Ashraf. Okey, saya pun bersetujulah dengan Ashraf. Sebenarnya banyak lagi bidang-bidang yang berkaitan kejuruteraan kimia di industri. Tapi sebelum mungkin saya ada sedikit tambahan dengan beberapa bidang lain. Tapi mungkin Ashraf boleh kongsikan sebenarnya kan apakah tugas Ashraf sebenarnya di company. So tadi kan Ashraf adalah seorang jurutera Business Development and Proposal Engineer. Mungkin sesetengah penonton ni dia tak berapa jelas lah sebenarnya apakah tugas ni, sebab tak nampak jurutera kimia, tak ada nampak term pun jurutera kimia di situ. It's just Business Development and Proposal Engineer. Jadi sebenarnya Ashraf, mungkin saya juga sebenarnya berminat nak mengetahui dengan lebih lanjut sebenarnya apakah peranan ataupun tugas Ashraf sebagai seorang jurutera Business Development dan Proposal Engineer ni. Boleh Ashraf kongsikan? Boleh. Okay. So sebenarnya sebelum saya dapat kerja ni pun saya pun tak tahu sendiri apa maksud jurutera proposal ni. Tapi now that I'm in this field, so macam saya dah lebih tahu lah sikit. So okay, as a simple background, syarikat kami, syarikat MES Far East Sdn Bhd, dia specialize dalam bagi servis technical safety dengan risk assessment macam saya cakap tadilah in previously. So dari situ bila kita nak offer servis syarikat kita kepada klien, contohnya macam klien-klien yang adalah Petronas, Shell apa semua, so perlukan seseorang untuk membuat proposal itu. Proposal ni macam untuk konteks bagi yang tahu, proposal macam kalau korang buat dekat universiti dulu, macam proposal nak buat event, exactly macam tu, cuma on a bigger scale lah, sebab dia melibatkan projek-projek yang besar dan juga metodologi yang lain sikit lah kalau compare to event style proposal. Lebih kurang macam tu je essentially. So untuk saya jelaskan lagi, business development and proposal engineering dah kan. So untuk business development pula, kira macam selain kita orang buat proposal untuk offer servis kita kepada klien-klien, kita juga masih macam mencari peluang lah, ruang dan peluang untuk kita offer servis kita untuk ruang-ruang selain daripada klien sedia ada. Macam contoh, kalau ada yang berminat untuk servis kami sendiri, so kita akan saling berhubung lah. Kita buat business meeting, kita berkomunikasi melalui email. Macam dia tak terhad pada syarikat saja. Macam contoh kalau universiti, macam contoh lah Unicare Mindset sendiri ada yang nak buat internship dalam bidang process safety atau apa. So kita boleh berhubung melalui email. So from there kita bolehlah engage apa semua. So itu dalam aspek business development lah. So essentially itu untuk business development. Untuk process engineer pula, so dia punya hierarki essentially bila kita dapat jemputan daripada klien untuk membida untuk sesuatu servis untuk untuk suatu servis yang diorang hendakkan kita buat. So kita sebagai proposal engineer, kita kena sediakan proposal tersebut. Bila dah sediakan, itu perlukan input daripada rakan sekerja kita yang merupakan consultant. So essentially company kita merupakan sebuah consultant. Jadi bila kami dapat terima jemputan bidaan daripada syarikat klien, so kita sebarkan dia macam kita tanyalah, kita inquire kepada konsultan, adakah ini servis ini kita boleh buat, is this within our capabilities? Kalau iya, then diorang akan provide quotation. So which is budgeting dan juga macam metodologi cara nak buat. Macam adakah, sebab kita kena faham tak semua tempat lain. Maksudnya macam this platform ada lain dia punya arrangement. This macam building, macam bangunan lain. So kita tak boleh pukul rata je nak quotation macam okay ni 10,000, tak boleh. Dia kena diorang kena study dulu semua benda tu, and that's where we come in. Besides selain proposal engineer macam bagi je kerja dekat orang, tak. Kita bila diorang dah bagi diorang punya input, kita kena sort out and kena tengok balik daripada invitation tu whether macam kita kena
note certain things yang spesifik so that kita boleh bagi tahu consultant, sebab kita tak boleh expect diorang nak baca semua, so kita prepare the information, so from there baru consultant boleh quote accordingly lah. So essentially kita proposal engineering merupakan first line of contact antara syarikat anda, syarikat yang saya kerja sekarang dengan potential clients. So memang mostly kita akan berkomunikasi via emails, kadang-kadang via phone calls, and kadang-kadang kadang-kadang boleh berjumpa jugalah. So itu macam memang setiap lah first line of contact. Macam saya cakap tadi, konsep dia essentially macam prepare proposal to activity dekat uni, sebab kita tengok balik lah description activity. Macam kalau kita nak buat proposal, kita kena ada apa, basis dia, which is okay, contoh saya nak buat event bowling dekat something somewhere. So in that context untuk ni, saya nak buat contoh lah Hazit atau Hazard untuk platform sekian. So itu macam dia punya parallel lah di situ. Lepas tu macam senarai kerja yang akan dilakukan macam tadi lah, macam okay nak buat bowling je ke, nak buat makan sekali, nak buat barbecue sekali, itu untuk di universiti lah. So on the other side of the spectrum, so macam okay nak buat Hazit, nak buat Hazard, nak buat NVID, macam those kind of safety studies lah macam tu. And then lepas tu bila dah buat kat universiti tu budget, mesti ada budget kan. So okay, contoh kita nak budget okay bowling ni RM1,000 macam tu. So the parallel untuk the proposal side of things untuk yang syarikat saya ni, itulah okay kalau Hazit code berapa ribu, berapa hari, and macam tu lah essentially. So itu sajalah kot untuk yang bahagian proposal engineering. Mungkin saya faham, mungkin tak ramai yang tahu, saya sendiri pun tak tahu. Saya memang bila saya research macam saya punya JD, saya punya scope macam apa benda ni, macam apa jadi first in contact dengan tu, macam saya tak faham kan. So bila saya experience sendiri macam baru saya tahu. Okay, dia macam untuk ini untuk easy transition, saya buatlah transition daripada uni punya proposal kepada project proposal, tapi honestly it's more than that. Tapi boleh lagi ke ni doktor, ataupun saya boleh kalau ada lagi nak tambah boleh Ashraf. Okay, sorry salah nak make it quick. Sebab essentially apa yang kita untuk proposal engineer ni, first I mean as a chemical engineer graduan, macam kita ada technical knowledge, so macam tahu konsep or the terms yang kita akan guna dalam sektor pilihan kita. Contoh macam tadi saya sebut, has apa benda tu, so those terms macam at least kurang-kurang kita tahulah, kita cakna dengan term tu. That's macam even kalau orang dari different fields of engineering masuk dalam tu, so kita belajar sikit, then should be no problem. Lepas tu macam in terms of attention to details lah essentially. Sebab kadang-kadang scope of work tu beratus-ratus muka surat, tapi macam apa yang kita nak extract tu dalam page, dalam setengah page je. So macam kita kena tengok, baca, sebab kadang-kadang benda tu penting supaya consultant dalam company kita tu boleh buat quotation lah untuk benda tu. Dan last bagi saya sendiri, last kali ialah interpersonal skills lah. So macam kan kita akan berkomunikasi dengan klien, so macam etiquette bila email, etiquette bila call, etiquette bila WhatsApp. Kita akan berhubung dengan macam klien, dengan consultant, memang akan kadang-kadang through WhatsApp. So taklah macam yang kita text orang macam yang, weh kau kat mana, ni kau boleh call tak? Macam tu, macam okay salam. Macam essentially macam kita berhubungan dengan lecturer lah. So, macam okay, Assalamualaikum doktor, saya nak extend submission untuk final year project ni, boleh ke? Macam tu lah. So revert that aspect towards proposal, macam hi Assalamualaikum, sorry ganggu, saya sekian, boleh tak awak quote untuk sekian. Macam tu lah. So in essence itu saya rasa perlulah untuk proposal engineering, and which correlates to the business development as well. So dia panjang sangat ni. So itu saja. Tapi kalau ada soalan boleh tanya dekat comments or whatever, kalau ada lah. Terima kasih Ashraf. Saya rasa kan Ashraf dah sentuh banyak sangat poin yang sangat-sangat membantu untuk saya. Saya percaya bukan saja untuk saya dan juga, tapi juga kepada penonton-penonton. Mungkin ada juga adik-adik kita daripada lepasan matrikulasi ke
SPM, STPM, actually dia nak tahu dengan lebih lanjut tentang kejuruteraan kimia. Sebab macam business development and apa tadi Ashraf? Business development and proposal engineering, kita tak nampak langsung term kejuruteraan kimia. Tetapi sebenarnya untuk menyandang jawatan sebagai seorang business development and proposal engineer ni memerlukan pengetahuan dan knowledge yang berkait rapat dengan knowledge kejuruteraan kimia. Betul Ashraf? Adakah Ashraf bersetuju dengan pendapat saya ni? Betul sebab macam saya cakap tadi lah, depends on bahagian mana yang kita masuk. Tapi since saya memang masuk dalam bahagian technical safety, which is memang literally the working dalam oil and gas, memang tahulah terms macam apa piping, pipeline, macam all the terms of studies yang kita rasa macam remeh, especially macam methanol apa semua tu. Itu saya pun tak dapat pick on top of my head, tapi macam memang knowledge sebagai graduan juruteraan kimia tu memang sangat penting lah. So at least kita tak ada terkotak-kanting dalam industri tu, which I think in a way memang Unicat Mindset memang dia dah equip lah, mencukupi dengan apa yang diorang dah ajar, which is boleh apply within the industry itself. So itu memang in a way saya rasa saya agak thankful lah dengan Unicat Mindset. Alhamdulillah, sebagai wakil-wakil lecturer daripada Unicat Mindset kan, kami sangat rasa berbesar hatilah, yang saya kira di this one macam compliment lah daripada alumni kita kan. Okey, tadi suka dia saya juga nak sentuh dekat sini Tadi berkenaan Ashraf cakap tentang business proposal tadi. Kita nampak betapa berkait rapatnya bidang kejuruteraan kimia ni dengan bisnes, sebab kadang-kadang saya tahu ada juga adik-adik yang daripada STPM dia berminat tentang bisnes, tapi dia tak nampak daripada bidang kejuruteraan kimia ni macam mana nak pergi dan direction dia nak pergi kepada bidang bisnes ni. Tapi terima kasih kepada Ashraf. Dan Ashraf telah menunjuk tadi telah menerangkan sedikit apakah kaitannya bidang kejuruteraan kimia ni dengan business proposal ataupun berkait berapat dengan bisnes. Dan saya pun daripada penerangan Ashraf tadi, Ashraf juga cover tentang beberapa points tadi berkaitan dengan communication skill, beberapa skill yang diperlukan. Mungkin problem solving skills juga kan. Communication skill, problem solving skill dan juga knowledge yang berkait knowledge on chemical engineering. Jadi kita nampak juga kat sini bidang kejuruteraan kimia ni tidak terhad kepada bidang kita nampak pemprosesan sahaja semata-mata, ataupun sekarang ni bila sebut bidang kejuruteraan kimia terus cakap oil and gas saja. Tidak sebenarnya, betul Ashraf? Betul, tidak. Sebenarnya itu luas. Luas dia, macam bila kita kena buang mindset macam chemical je oil and gas. Stigma. Air yang korang minum tu pun itu kimia. Hidrogen 2, oksigen 1. Kot, I don't know. Ashraf? It's technically itu ialah chemical. So kita kena buang stigma yang macam contohlah even tisu yang saya ambil ni pun ini ialah daripada bahan kimia juga. So kita kena buang stigma tu lah. Kita buang stigma jauh-jauh, kita kena buka fikiran kita yang chemical ini ialah beyond oil and gas. Yelah tahulah macam oil and gas tapi senang kita buka je lah, open your mind. Lebih daripada apa yang kita sangkakan bukan semata-mata oil and gas, tapi sekarang ni kalau kita cakap tentang global issue climate change, sustainable future, sustainable energy, renewable energy, semua ni actually kita memerlukan seorang yang knowledgeable, yang faham tentang kepentingan dalam bidang-bidang saya sebut tadi, renewable energy semua ni untuk sustainable future, untuk masa depan anak-anak cucu-cucu kita dan masa depan kita jugalah kan. Okey. Dan sebenarnya tadi Ashraf bercakap tentang macam contoh tadi tisu. Sebenarnya apa-apa yang ada di sekeliling kita, baik air yang kita minum, pakaian yang kita pakai, tekstil, apa lagi? Air, makanan yang kita perlukan setiap hari, semuanya berkait rapat. Handphone, semua berkait rapat. Bidang semiconductor juga berkait rapat dengan bidang kejuruteraan kimia, ataupun it's actually the application of chemical engineering process. Betul Ashraf? Setuju ya Ashraf? Setuju. Okey, jadi mungkin daripada tadi ada Ashraf juga ada tekankan juga tentang beberapa subjek yang Ashraf pernah ambil di Unicat Mindset. Mungkin Ashraf boleh
kalau ingat lagi beberapa subjek actually yang sangat membantu kejayaan Ashraf sekarang. Kalau tak ingat mungkin saya boleh sebutkan a few lah, Ashraf. Project management, design project. Apa? Nak cakap technopreneur in a way juga. Innovation. Nak cakap, tapi essentially macam every basic and even macam Dr. Aina ajar mental energy balance back in semester 1 dulu. Itu macam bila kita tahu the basis around that, so macam okay, so at least kita dah terkotak-kanting. And also rasanya industrial safety and health, macam itu sangat-sangat membantu in my particular field. Apa lagi memang dah lupa, even dah 2 tahun dah tinggalkan uni ni. So macam, kalau tak apalah, doktor, kalau macam ada doktor sebut sikit macam, okay, baru saya ingat kot. Design project, ada project management dalam tu. Proposal business tadi. Oh my god, thesis, oh my god. Sebab bila on proposal engineering kan dia kena bermain, kadang-kadang klien dia macam kena buat methodology. Sebab final project ada methodology, design project ada methodology, so literature review ada juga. So dia depends on certain companies, tapi memang betul lah FYP ada, design project ada, so macam apa lagi sesalin aja tu lupa lah. Ada satu subjek yang kita pergi Engineer in Society. Engineer Society ada juga itu yang tanggungjawab seorang engineer, ethics and professionalism. Yes, itu macam, itu in a way dia ajar kita supaya macam engineer ni bukan sekadar nak buat tu je, kita kena macam kita kena serve the people in the product, contribute to society. Yes, as the name Engineer Society. Yeah. Terima kasih Ashraf. Kita cuma recap sikit-sikit sajalah Ashraf kan. Betul. Okay. Tadi kita dah nampak betapa menariknya pada saya lah kan. Mungkin penonton-penonton pun akan bersetuju dengan saya. Menariknya ataupun luasnya bidang kejuruteraan kimia ni. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya. Ashraf pun dah sekarang dah bergelar alumni, dah habis belajar, dah bergelar alumni Bachelor of Chemical Engineering with Honours. Jadi saya pada sekarang ni, adakah Ashraf berpuas hati kerana Ashraf dulu-dulu telah memilih untuk pergi ataupun study bidang kejuruteraan kimia ni? Sekejap, soalan dia puas hati ke? Berpuas hati, ya. Kerana memilih kejuruteraan kimia, memilih program ni. In a way, yes, sebab it's very rewarding bila passion macam apa saya macam, apalagi saya suka macam the know-how macam dari ini ke ni macam mana dia buat, the whole process behind it, semacam get behind. That's why saya masuk dalam bidang kejuruteraan, bidang kimia in the first place. So personally bagi saya it's very rewarding. It has its own challenges, don't get me wrong, dia macam ada juga dia punya ups and downs. So tapi pada masa yang sama saya rasa saya berpuas hati sebab kerja yang saya ada sekarang ni memang I like this job. Sebab dia balance between personal skills, interpersonal skills and also the technical knowledge, which memang saya suka, saya more inclined towards those sections. So in a way kerja ni memang rewarding bagi saya. So bagi saya sendiri, saya boleh cakap saya berpuas hati lah. Alhamdulillah, seronok mendengar bila student kita ni sebenarnya rasa berpuas hati dengan apa yang diorang dah capai. Kita suka tengok bila student kita ni dah berjaya, dah bergelar seorang jurutera. Okey. Itu soalan saya yang pertama. Jadi nak relate dengan soalan tadi, Ashraf cakap Ashraf berpuas hati dan seronoklah dengan apa yang Ashraf seronok bekerja sebagai seorang jurutera di syarikat Ashraf tadi. Jadi mungkin penonton perlu nak tahu kenapa sebenarnya Ashraf memilih bidang kejuruteraan kimia ni. Kalau dengar. Nak cakap saya pilih bidang ni kan, kenapa saya pilih kan? Itu ke? Okay. Kalau pilih bidang ni, it's a complicated story, tapi essentially sebab macam saya cakap tadilah, bila saya berminat macam know-how daripada macam mana transformation daripada bahan A menjadi produk B. So bila saya macam buat research sikit-sikit, saya fikir ni kalau macam in terms of structuring and all that,
saya kena tahu untuk masuk kejuruteraan kimia lah. And luckily sebab saya belajar dulu dekat MRSM. So bila saya nampak lah ada brochure macam brochure UniKL, macam UniKL, macam saya tak tahulah apa. So out of curiosity tanyalah macam discussing dengan counselors macam bila saya minat ni, should I go here? Macam ada juga macam fikir those other places, tapi bila saya fikir macam UniKL, masa at that time my passion was towards food. So bila macam dia recommend saya untuk ambil diploma in chemical engineering technology dalam food, so macam okay, sure, why not? And bila masuk dah specialize tu macam okay, this is the way to go now. And then after habis diploma tu macam okay lah, I decided macam you know what, why not kita branch out beyond food, you know. So bila saya fikir sikit, saya decide macam okay, ambil kejuruteraan kimia lah, sebab bila masuk dalam food macam sedikit terkurung. Bukan, this is not this to any food graduate out there, tapi bila masuk dekat chemical engineering punya field, like specific kita belajar kita boleh broaden the horizon beyond food tech. Yes, it is true that kita boleh juga kembali ke food macam food punya bidang, but at the same time macam kita cakap tadi lah, chemical engineering is beyond food. So that's macam apa yang saya rasa that's why saya ambil kejuruteraan kimia in the first place instead of kejuruteraan macam teknologi makanan, sebab bila saya fikir macam kita boleh kerja dalam macam-macam industri selain food. So itu yang saya punya fikiran masa tu lah, and luckily it all turns out well now. So saya rasa okay lah, alhamdulillah, semua smooth je, alhamdulillah macam tu lah. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya nampak lah daripada bila Ashraf bercerita tu, saya nampak passion Ashraf lebih kepada bidang kejuruteraan kimia. Jadi sebab itulah saya nampak kenapa Ashraf nak memilih Bachelor of Chemical Engineering with Honours, nak tahu lebih apa itu kejuruteraan kimia, dan saya tahu Ashraf pun percaya bahawa bidang kejuruteraan kimia ni luas. Okey, tak hanya kepada satu bidang tertentu. Dan mungkin ada yang lain yang dia mungkin dia lebih berminat kepada bidang-bidang lain, dia lebih suka kepada specialization. Tapi pada Ashraf, mungkin Ashraf memilih kepada bidang yang agak luas lah, lebih general maksud saya ya. Mungkin ada yang lain dia mungkin berminat kepada yang specialization, mungkin kepada proses, kepada food. Okay. Dan sebenarnya saya setujulah dengan Ashraf. Bidang kejuruteraan kimia ni luas. Dan sebenarnya kadang-kadang kan dia dikenali sebagai universal engineer. Universal engineer nak menunjukkan betapa luasnya bidang kejuruteraan kimia. Nama universal tu kan. Jadi mungkin kita boleh recap balik sebab sebentar lagi kita akan ada iklan sebentar, sekejap saja, dan mungkin nak recap balik apa yang kita dah discuss setakat ini. Jadi sebenarnya bila kita cakap apa saja industri, contohnya kilang minyak masak, kilang baja, kilang plastik, pemprosesan apa-apa, manufacturing apa-apa, sebenarnya dia memerlukan jurutera kimia yang knowledgeable untuk contribute kepada production, kepada not only production lah, kalau tadi saya menunjukkan kepada produk, tadi pun kita dah bercakap tentang renewable energy, sustainable future, dan sebenarnya apa yang saya nak tekankan di sini, kejuruteraan kimia itu adalah luas dan tak terhad kepada oil and gas semata-mata. Jadi saya rasa mungkin kita boleh berhenti seketika, kita bagi laluan kepada iklan sebenarnya Ashraf, dan kita kembali selepas ini. Selepas ini.
bertemu kembali dalam sesi sembang kampus kita pada malam ini. Terima kasih kepada penonton yang masih setia bersama-sama kami dan bersama panel saya, bersama panel kita pada malam ini iaitu Muhammad Ashraf Ahmad Said. Dan kita rasa kita akan sambung dengan beberapa soalan untuk kita kupas lagi topik kita pada malam ini iaitu Trust Me, I am Chemical Engineer. Percayalah saya seorang jurutera kimia. Mungkin ramai nak tahu lah kan apakah peranan kejuruteraan kimia. Okey, soalan seterusnya kepada Ashraf. Saya nak bagi soalan favourite lah. Mungkin Ashraf pernah dengar mungkin di Twitter, di social media kan ada yang cakap susahnya kejuruteraan kimia ni, belajar susah, mungkin kerja pun susah. Sebenarnya saya tak sebagai seorang lecturer di bidang ni, of course saya tak suka dengan stigma ataupun perspektif masyarakat di luar sana tentang kesusahan kejuruteraan kimia ni. Mungkin Ashraf pun dah tergelak, mungkin saya tahu Ashraf nak sampaikan sesuatu di sini. Jadi mungkin Ashraf boleh sampaikan mesej Ashraf sebagai seorang alumni kejuruteraan kimia dan sekarang pun telah bergelar seorang jurutera. Susah ke kejuruteraan kimia ni Ashraf? Mungkin Ashraf boleh jawab. Susah ke? To be truthful, memang susah. Tapi, dia ada tapi tau. Dia macam, memang apa-apa kita belajar pun susah. Dia macam, kita tak boleh cherry pick macam, chemical engineering senang, broadcasting senang ke? Tak, broadcasting pun susah. So, bagi saya sendiri, every field is difficult. Macam especially konteks kita ialah konteks kejuruteraan kimia. Macam Dr. Neta ni susah ke kejuruteraan kimia? Susah. Memang susah. Ini saya tak boleh nak share code. Kita tak boleh nak macam yang senang je. No. It is hard. Tapi with the right amount of support system, macam thankfully macam ni bukan nak I'm not paid or anything, tapi macam to work throughout my diploma and degree dekat Unicare Noisette memang with the help of lecturers, dengan ada kawan-kawan. So memang dia susah, tapi at least you have someone, your friends to go through that together. And I mean benda senang je. If you think that it's hard, you can always ask for lecturers. Macam they would be more than happy to help. Macam biarpun saya sendiri tak adalah macam tapi at the same time macam jangan risau, lecturer tak makan orang. Bilik diorang tu memang they would be more than happy macam nak assist ke apa ke. Like saya adalah pergi macam a few times if ada certain subject tu macam memang susah. But to answer jawapan Dr. Aina tadi, memang susah. Ini tak tipu. Tetapi benda tu kita boleh kita boleh go through sama-sama bersama lecturer. Kita boleh go this journey together untuk tidak susahkan kejuruteraan kimia tu. Itu pandangan saya lah. Susah tapi worth it lah Ashraf ya? Yes, worth it sebab yelah. Mungkin ada nak tahu kan, tadi Ashraf cakap susah. Sebenarnya kan apakah cabarannya sebagai seorang pelajar masa tu ya? Sebagai seorang pelajar yang belajar kejuruteraan kimia, dan ada tak cabaran-cabaran dah habis belajar tu, dan sebenarnya apakah cabarannya pula bergelar seorang jurutera di bidang ini? Soalan susah sikit. I cannot say for myself sebab saya pun proposal engineer je pun tak ya. It's more than that actually. Tapi untuk one end of the spectrum kita cakap pasal pelajar punya kesusahan. Kesusahan dia ialah bila mana kita ni ialah bila kita dapat benda baru macam hari ni kita nak belajar pasal contohlah. Ambil contoh yang memang saya first thing ingat saya ingat pasal thermodynamics. Itu memang bila ingat balik saya pun tak tahu how did I survive that particular subject. Macam memang ada certain dia, sebab essentially bila kita bermain dengan kejuruteraan kimia kita bermain dengan konsep kan. So kadang-kadang as much as macam bila macam seminggu ni konsep baru, another one minggu depan lagi konsep baru lagi. So there are times yang kita punya brain memang tidak boleh go, especially us student macam alah tak nak belajar lah, nak macam ni je. Tapi yes, itu understandable.
Tapi benda tu penting sebab kita in a way akan prep kita untuk apa nama dia di industri akan datang lah. Tapi luckily sebab macam cakap apa yang dia kena ajar, apa-apa basis yang macam disediakan oleh masa kita belajar kejuruteraan kimia tu, in a way dia macam membantu kita jugalah sebab kadang-kadang memang macam cakap sebab konsep tu akan diguna pakai throughout our journey as a chemical engineer. So regardless macam kita rasa susah pun, like it or not, kita akan jumpa juga konsep tu. Macam macam konsep ni, jumpa dekat sini. So macam aku pernah belajar benda ni, rupanya tu. Korek balik nota degree kan. So it will come back to you in one way or another lah. Itu kalau korang memang masuk dalam within the chemical engineering spectrum itself. On my end sebagai jurutera proposal, ini more like attention to detail I guess. Kalau macam in terms of kejuruteraan kimia ni, bila juruteraan kimia memang kena banyak mengira, banyak membaca. So kadang-kadang konsep kita baca sepintas selalu je macam asal lulus exam. No. Untuk the challenges untuk bila kerja sebagai jurutera ialah konsep dia tu memang macam saya cakap tadi akan diguna pakai, and at the same time kita tak boleh macam pukul rata yang the concept that we learned in the university sama dengan konsep apa yang kita belajar, konsep apa yang di industri sekarang, sebab mesti akan ada variation. Kadang-kadang saya tak tahulah kalau macam pelajar macam kadang-kadang diorang ambil the ideal reaction, the ideal condition untuk belajar untuk kita understand, or at one end untuk kita belajar lah. Tapi on the other hand, kalau macam kita kerja sekarang, there will be some macam mishaps, some unfortunate incidents or whatever, macam unfortunate conditions yang kita kena adapt lah. That's why macam one of the biggest challenge saya rasa sendiri ialah mengadaptasikan daripada classroom knowledge yang kita dah macam semaklum sedia ada through the industry. Sebab industri ni macam dia macam hari ni okey, besok tak okey, lusa tak okey. So bagi saya biggest challenge untuk kejuruteraan kimia ni adalah untuk mengadaptasi. Macam itulah kita like it or not, kita kena improvise, adapt dan juga overcome the challenges I guess. Saya tak tahu itu menjawab soalan ke tak, hopefully menjawab. InsyaAllah menjawab. Dan sebenarnya konsep yang Ashraf explain sebenarnya tadi adalah berkait dengan lifelong learning, betul tak? Dan macam mana kita nak relate apa yang kita belajar di kelas, semasa sebagai seorang pelajar, dan kita nak relatekan kepada industri. So sebenarnya semua tu melibatkan kita punya development, career development macam. Jadi sebenarnya terima kasih kepada Ashraf sebab sedikit sebanyak saya rasa penonton pun dah nampak banyak develop, kita ada soalan dekat sini banyak develop problem solving skill for any case study. Adakah Ashraf bersetuju? Saya kenal pemberi soalan ni. Mungkin kau Aisyah sendiri. Banyak develop problem solving for any case study. Ya betul, itu in konteks untuk kira macam apa yang kita belajar. Ini macam saya cakap tadi, apa yang kita belajar dekat tu kita aplikasikan towards our working experience lah. Macam problem solving skill, macam betul lah case study ni dia tak macam pukul rata, dia tak macam constant. Jadi macam ni kurang chemical, ni kurang some elements which itu macam saya cakap tadi, kita kena adaptasikan. So dari situ macam Muhammad Fikri ni cakap, dia boleh develop problem solving skills lah. Mungkin kalau doktor boleh bagi pointer sikit untuk benda ni. Okay, sebenarnya kan contohnya macam kita belajar macam Ashraf belajar masa design project, dia sebenarnya start dia macam dia lebih kurang dengan mungkin relate juga dengan kejayaan Ashraf sekarang, start daripada zero. Mungkin kita just bagi title kan, very general title, dan student kena start buat develop the proposal lah, nak propose equipment apa, start daripada zero sampailah nampak plan tu kan, kena buat 3D plan. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu konsep problem solving yang kita nak student kita tahu macam mana nak survive di kita panggil industry. Di dunia, di industri ataupun dunia yang sebenarnya. Not only teori,
Sebab kita tak guide. Kita akan guide, kita ada supervisor yang akan guide, tapi kita kalau boleh kita nak tekankan konsep problem solving. Sebab tu tadi topik kita, trust me, I am chemical engineer, I am a problem solver. Percayalah saya, bagilah masalah apa saja saya boleh selesaikan, insya-Allah. Trust me, I am chemical engineer. Biarpun bukan title proper chemical engineer literally, tapi saya tetap percayalah saya merupakan seorang chemical engineer. Percayalah saya kalau bagi masalah, insya-Allah saya akan cuba dan insya-Allah saya akan mampu untuk selesaikan menggunakan knowledge yang saya dapat sebelum ni. Betul tak, Ashraf? Okay, saya rasa mungkin kita ada lagi satu last question saya kepada Ashraf sebelum kita tutup sesi kita pada malam ini. Mungkin Ashraf boleh kongsikan kenapa bidang kejuruteraan kimia ni haruslah menjadi bidang pilihan adik-adik di luar sana. Wow. Kita nak tutup ini macam conclusion untuk malam ni. Kenapa sebenarnya kita perlu pilih bidang ni? Okey, kenapa perlunya ada seorang jurutera kimia ke, ataupun macam kenapa kita perlu pilih? Daripada pengalaman-pengalaman. Daripada pengalaman Ashraf sebelum ni. Sebab Ashraf pun dah pernah belajar dan sekarang pun dah bekerja. Kenapa rasa-rasa Ashraf, kenapa perlu pilih bidang ni? Kita sebab essentially apa yang jurutera kimia buat, macam biarpun saya bukan, tapi from what I know, from what I nampak orang lain buat, dia macam diorang akan mereka bentuk dan macam troubleshoot proses, satu-satu proses itulah. So kalau adik-adik atau kalau adik-adik join, ada bapa kakak-kakak yang consider nak join macam masuk ke dalam field kejuruteraan kimia ni, which is sangat bagus sebab kita dapat hands on, dia macam kita dapat front seat untuk kita oversee the development of product. Macam kita cakap tadi, tisu lah, minyak masak lah, baju kimia lah. So kita macam gunakan these little hands yang kita ada ni untuk contribute towards the production of that. So I think itu sangat penting sebab kita in a way, kita macam cakap tadi, kita belajar engineering society, kita in a way jurutera kimia ni dia menyumbang semula kepada community dengan apa yang kita buat ni lah. So macam even kalau dia tak terhad kepada macam proses saja, dia macam ada plan. Contohlah kalau macam ada plan tu nak explain dia punya layout, so itu kena ada macam input daripada kejuruteraan kimia juga. Kita tak boleh macam Methalo punya plan ni, dia punya scrubber kena letak sini. No, itu mesti ada certain knowledge yang memang jurutera kimia saja yang memang ada equipped with the specific knowledge lah. And at the same time kita macam in a way jurutera kimia ni dia optimize the process, tapi pada masa yang sama dia buat supaya dia boleh melindungi macam community, dia melindungi alam sekitar dan juga health and safety. So itu antara je lah, tapi essentially kenapa perlu ambil kejuruteraan kimia, so kita akan dapat front seat towards the development of everything beyond oil and gas. I cannot stress that enough. And everything, and also we get to in a way give back to the community. Kenapa cakap Inggeris? Sorry. Sorry, ya Allah. Untuk kita memberi semula kepada community melalui apa yang kita buat, tidak kiralah dari aspek pembuatan, daripada aspek structure, dari aspek keselamatan. So semua aspek tersebut kita boleh realisasikan dalam satu cara atau secara yang lain dengan menjadi seorang jurutera kimia. Macam terlampau je, tapi saya rasa macam tu lah. Okay, Ashraf. Kita ada lagi satu soalan daripada penonton kita, Ahmad Nazrin. Kenal je. How we as a chemical engineering student can become relevant in this fast moving market. Soalan saya kena bagi pada Ashraf. Okay, macam mana, mungkin apa yang daripada soalan ni, Ahmad Nazrin nak tanya, macam mana student-student
kejuruteraan student-student yang daripada bidang kejuruteraan kimia ni relevan dengan fast moving market ni? Mungkin sekarang ni kita bercakap pasal IR 4.0. Mungkin Ashraf boleh usah. Bagi saya relevansi ni sebab kita kena macam Dr. yang cakap tadi macam pasal IR 4.0. So bagi saya sendirilah kita nak relevant, kita kena keep up with the market. When the market says that okay, kita kena kita nak immerse diri kita dengan IR 4.0. So kita kena belajar lah, kita kena upskill. Bagi saya memang upskilling itu penting lah in terms of ambil training, macam saya macam even SCADA macam dia SCADA saya rasa macam yang oversee the system online. So itu salah satu macam mana kita boleh implement IR 4.0 towards chemical engineering. So macam kita tidak lagi perlu, bukanlah ini dia good sebab kita boleh digitalizekan kita punya sistem dekat factories and all that, but at the same time macam peluang pekerjaan tu ada macam sedikit limited, but that's beside the point. Untuk jawab soalan Ahmad Nazrin ni, bagi saya sendiri ialah upskilling towards the certain macam field yang sekarang ni yang relevan lah. For instance macam tu lah IR 4.0, SCADA, AI, yang benda tu semua in a way kita boleh relate balik dengan kejuruteraan kimia lah, melalui macam tadi lah kita oversee the chemical production melalui tu, macam installation of sensors untuk make sure macam tak ada backflow or whatever. Itu antara contohnya lah. Saya pun tak boleh bagi contoh banyak sangat, tapi essentially upskill. Banyak je rasanya dekat LinkedIn Learning, rasa dekat lagi Facebook pun kadang-kadang rasanya dia ada macam buat seminars, webinars macam. So untuk kita sebagai contoh lah macam graduan, kita boleh kickstart our career by taking part in those webinars supaya kita boleh ada knowledge yang graduan-graduan yang tak ada. So kita boleh ada head start lah compared to the other graduates. So upskilling. Ya, saya bersetuju dengan Ashraf, upskilling. Okay, dan masa belajar dulu pun kita sebenarnya dah belajar beberapa course yang related to IR 4.0, contohnya Plant Design and Management System. Yes. Okay, that one memang relevan lah kepada IR 4.0 kan. And then cakap pasal upskilling, dan other than that, kalau kita nak catch up dengan industri ni, okay, of course upskilling ni selain pada tu kita kena well equip diri kita dengan all those skills macam Ashraf cakap tadi, communication skill. Jangan bila nak pergi industri ni just teori semata-mata. Yes, teori knowledge tu penting, tapi kita perlu juga lekatkan diri kita dengan pelbagai knowledge, skills, upskilling tadi betul Ashraf? Betul. Jadi suka saya ingin berkongsikan di sini laporan yang dipetik daripada Jabatan Statistik Malaysia, sebab tadi Ashraf ada juga menyentuh tentang peluang pekerjaan relate kepada bidang kejuruteraan kimia tadi, yang daripada Jabatan Statistik Malaysia menyatakan bahawa kekosongan jawatan dalam bidang kejuruteraan kimia ada sebanyak lebih kurang 32,000 pada tahun ini. Jadi tiada maksud saya pada sini tak adalah problem ataupun isu yang berkait tentang graduan kejuruteraan kimia tak ada kerja. Sebenarnya banyak. Tadi pun kita bercakap tentang betapa luasnya bidang kejuruteraan kimia ni. Jadi kalau saya boleh simpulkan daripada topik perbincangan kita pada malam ini, yang pertama sekali saya dan Ashraf tadi kita telah berbincang tentang wide ataupun betapa luasnya bidang ini. Jadi apa yang saya boleh cakap, juruteraan kimia ni, trust me, I'm chemical engineer. Chemical engineer ni work in almost every industry. Sebut je industri apa, yes, ada kejuruteraan kimia. Tadi kita dah bagi contoh, semiconductor, environment, sustainable future. Okay, semua tu berkait rapat dengan bidang kejuruteraan kimia. Dan bila kita bercakap pasal sustainable future, yes, kita memerlukan ramai orang yang sangat berpengetahuan untuk contribute, untuk menyumbang kepada isu-isu yang kita sering kali cakap sekarang ni, global issue, climate change, sustainable renewable energy ni. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan, Ashraf. Mungkin ada tambahan daripada Ashraf yang berkait rapat tentang bidang kejuruteraan kimia. Trust me, I am chemical engineer. Ada sedikit conclusion ke daripada Ashraf? Percayalah saya ni seorang juruteraan kimia. Sedikit Ashraf, patah dua kata daripada Ashraf sebelum kita habis sesi kita pada malam ini. Okay, bagi saya sendiri, kalau nak tutup sesi ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Aina dan juga Unikai Masyarakat kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit
perkongsian mengenai topik kita ni, iaitu trust me, I am a chemical engineer. Yes, I am a chemical engineer, as much as title saya macam setakat proposal engineer je, macam I am a chemical engineer, saya seorang jurukimia. Tapi in other macam ada diversion part lain lah. Tapi as much as I want to highlight what I am a chemical engineer, I want sebab ini rasanya ini merupakan peluang yang baik untuk para graduan, adik-adik kat luar sana yang macam tak pernah dengar pun pasal proposal engineer. So bagi saya macam karya saya di sini macam sedikit sebanyak bagi ruang dan peluang lah untuk orang mengetahui bahawa ada lagi beyond chemical engineering, the general field of kejuruteraan kimia ni, kita ada sales engineer. Contohnya kita boleh cari siapa penonton-penonton di situ yang ada sales engineer, boleh kita boleh tanya jugalah pasal sales engineer macam mana. So chemical engineer tidak terhad kepada dia buat kerja dekat kilang sahaja. Macam more from my end sendiri, saya punya proposal kejuruteraan dekat office je. Tak payah pergi jauh-jauh, boleh buat kerja dekat mana-mana. Starbucks boleh, tak ada hal. Tapi itulah so the beauty of the proposal engineer. So harap dengan apa yang input yang saya bagi pada malam ini sedikit sebanyak boleh memberikan adik-adik macam bukalah horizon, di mana yang pertama chemical engineer bukan sekadar oil and gas je. Yang kedua engine jurutera proposal itu wujud dan ada banyak lagi position jurutera yang ada dalam field chemical engineering ni. Rasanya itu sahaja. Sekali lagi terima kasih Dr. Aina dan juga Unique Advisor yang sudi menjemput saya tak seberapa ni untuk berikan sedikit kongsian lah untuk pada sesi malam ini. Dan saya akhiri dengan saya chemical engineer, please trust me. Trust me Okay, Ashra, terima kasih di atas penutup yang sangat menarik pada saya. Dan tadi Ashra ada sentuh sedikit tentang Ashra ni bekerja kat office je ataupun bekerja di mana-mana, even Starbucks pun boleh. Jadi mungkin ada yang ingat bila sebut pasal jurutera kimia kena meredah laut, kerja di offshore tidak, ataupun berpanas hujan, tidak sama sekali sebenarnya tidak. Jangan tengok nampak kejuruteraan kimia tu sangat sempit skop tu, sebenarnya bidang ini sangatlah luas. Dan sebagai tambahan ramai juga graduan daripada Unique Mindset ni bila pas habis belajar dia terus ditawarkan kerja sebaik saja mereka tamat belajar di Unique Mindset, di mana keboleh pasaran graduan kampus Unique Mindset ni ada sebanyak 96.7%. Maksudnya habis belajar je terus dapat kerja, ditawarkan peluang pekerjaan oleh syarikat-syarikat not only local tapi international dan banyak lagi lah. Okey Ashra, terima kasih sekali lagi kepada kerana sudi bersama-sama saya pada malam ini untuk mengupas topik pada saya. Walaupun nampak simple, trust me, I am chemical engineer, tapi pada saya Ashra telah berkongsi input-input yang sangat menarik dan mungkin boleh jadi sebagai panduan lah ataupun direction, dan mungkin telah membuka mata penonton kita tentang betapa pentingnya seorang jurutera kimia. Jadi kita telah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih juga kepada, dan di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton kita yang setia daripada tadi, dan sebenarnya dah hampir 1 jam. Mungkin tadi kita ingat hanya 40 minit, tapi mungkin pada saya agak menarik topik pada malam ini, dah hampir 1 jam bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi akhir kata ikuti kami di Universiti Kuala Lumpur Mindset LB page dan Unique Mindset official di IG dan juga Twitter. Kalau Ashra belum follow, boleh follow sekarang. Dan sekiranya ada terima kasih. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh saya tekan button message di Facebook atau Instagram Unique Mindset page kami. Dan boleh saja kalau nak tanya berkenaan program atau apa saja yang berkaitan kemasukan pelajar, ataupun penonton juga boleh menghubungi nombor yang tertera di skrin anda sekarang tadi, Kak Syairah ke Cik Syairah. Okey, sekian sahaja daripada saya, Dr. Aina selaku moderator pada malam ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang sesi kita tadi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Stay semua. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye.
Jack it up. Jack it up.